Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa yudfanul mayyit fi lahadin mustaqbilal qiblati. InsyaAllah kita nak sambung ni bab kebumikan mayat. Sebelum masuk ke situ sikit, beberapa permasalahan yang rasanya kena sebut juga. Kot itu dah sebut satu kot ada yang tak dengar, kot tak faham bab tu. Pasal kadang-kadang orang tanya, terutama isu-isu mati kepala korban apa satu kemudian ada sembahyang mayat ghaib ke situ. Banyak orang tanya, jawab merepek. Ada sembahyang mayat ghaib ke? Kerana sebelum ke bumi kan tak ada mayat-mayat, tak ada sembahyang ghaib. Kaedah siapa tu? Tu nak tanya tu. Kaedah siapa? Kitab mana tu? Apa punya kaedah tu? Dia punya sepadan nak ada kebolehan sembahyang ghaib ni tak mana. Kaedah kita kalau ikut yang masyhur sebut ulama kita, atau kawan Syafi'i, kita sebut atau kawan Syafi'i. Saya banyak kalau jawab masih kawan Syafi'i lah. Kita pun tak ada jafik lain, melainkan Syafi'i yang lain tu sambil-sambil ada dalam kitab kita dah tahu-tahulah yang idak-idak lah. Kaedah kita tak akan boleh disembayangkan melainkan dengan selesaikan mandi. Kerana masuknya waktu sembayang untuk sembayangkan mayat adalah dengan proses memandikan dia. Jadi syarat besar untuk boleh disembayangkan mayat, sama ada sembayang yang hadir ataupun ghaib, sepadan dia ialah mandi. Jadi mana-mana mayat yang tak boleh dimandikan, sama ada tak boleh dimandi pasal mayat pun dah tak ada, pasal kena letup dengan bom C4, tak faham sudah, ataupun yang kena telan ular sawa, ataupun kena robek dengan naga movie tu, ataupun kena meletup dengan Ukraine MH17, ataupun macam MH370 yang mayat pun tak jumpa, ataupun tenggelam dalam laut, karam dalam laut yang sampai hari ni tak jumpa bangkai. Mufik bahasa bangkai tu kan. Soal, adakah sembahyang mayat? Itu satu. Begitu jugalah mayat-mayat yang dia mayat memang mati, memang ada depan kita, tapi teruzur untuk dimandikan. Macam mayat-mayat yang ada tatu. Pasal bila ada tatu, maksudnya ada lapisan yang menutup kulit dia. Jadi maksudnya air tak rata ke seluruh badan, walaupun mandi, tapi istilahnya mandi yang tak sempurna. Satu. Ataupun rambut dia kena dye. Dan dye ni ada lapisan yang memang istilah tak boleh hilangkan. Ada lapisan yang istilah menghalang air sampai ke rambut. Jadi kalau mandi pun istilahnya tak rata air ke seluruh badan. Semua tu mesti jawapan dia satu je. Ada sembahyang mayat? Ada. Betul orang perempuan ke lelaki ke mati dye rambut, nak cukur kepala otak tak boleh. Mayat ni jangan kata cukur potong kuku tak boleh. Betul buat macam mana? Mandi-mandi apa yang boleh? Syarat tak cukup pasal mandi tak, air tak rata seluruh badan. Betul? Kapan memang kena kapan. Tayamum, kalau ikut asal, yang tu pun dalam kawan Syekh Ramli. Kalau ikut Syekh Ibn Hajar tak ada tayamum. Betul? Asal saya nak sebut ialah tang tak teruzur mandi ni. Bila teruzur mandi, tak boleh mandi, tak boleh selesai. Macam mana? Bungkus-bungkus? Tanam dia. Terutama yang dai-dai apa tu lah, yang tatu tu mati su'ul khatibah. Walaupun tak mati kapir, tapi maksudnya mati dah kena pasik gila babi besar punya. Salah besar. Tu gila babi pula, gila babi salah besar dari sudut yang menyebabkan sampai teruzur orang nak sembahyang mayat pada dia. Nak sembahyang pun tak boleh pasal tak cukup syarat. Syarat nak sembahyang mayat pasal dia ibadat. Ibadat tak boleh buat melainkan ada syarat, ada syurut, baru boleh buat masyrut. Jadi bila tak ada syarat, nak buat masyrut, macam tak masuk waktu tu orang sembahyang suruh apa jadah gitu. Macam mana kita sebut tak ada wuduk nak sembahyang mayat tadi. Dalam keadaan tak ada wuduk, doa boleh doa, tapi atas nama sembahyang mayat mana boleh. Yang ni mandi tak cukup syarat, macam mana boleh sembahyangkan mayat sedangkan mayat tak dimandikan? Tapi mandi-mandi pun mandi teruzur pasal apa? Pasal pakai dye, pasal ada tatu. Mana boleh pergi mandi? Jadi bila tak boleh pergi mandi, tak boleh disembayangkan. Untuk macam mana? Bungkus-bungkus tanam je.
Pandailah kau berjawab. Kau berjawab tu apa? Kau tu mayat tu. Tak payah doakan untuk dia. Maksudnya dia pun tak jaga sepatutnya ada kelebihan pada dia Islam yang ada pada dia, ketaatan yang sepatutnya kena ada dia, taklif syarak yang sepatutnya dia kena tunai, tapi sampai jadi pasik je ni, abaikan. Pula tu abaikan kalau yang lain pun, kalau buat abai tak semayang, tak puasa, tapi ada peluang lagi untuk kita ada cukup syarat yang kita boleh mandikan dia, kapankan dia, sembahyangkan dia, boleh doa lagi, abang doa dengan sembahyang, doa dengan sembahyang boleh. Tapi yang tak cukup syarat untuk boleh sembahyang, ke atas kita tak ada hukum sembahyang lah, pasal tak cukup syarat. Cuma atas doa, umum doa boleh, tapi atas sembahyang tak ada, pasal ada ibadat khusus. Dan pula tu diterti atas term and condition, syarat, rukun dan syarat. Tak cukup syarat, tak ada masyurut. Itu kawaid kita. Sikit sebut pak tu. Kalau antara yang duk tengok, dia orang duk cerita duk kelahi, ada kelahi lah dalam Facebook tu, betul lah. Pray for M70, M80, M17. Pray atas nama, pray doa tak ada masalah. Pray sama mayat tak ada. So yang orang kutip-kutip daging ni, sikit kalau sebut tu, kalau kata tak seluruh mayat, seluruh badan kan sekalipun, katalah mayat ni kena baham dengan rimau. Yang tinggal kaki je. Kaki tu sajalah dimandikan. Untuk yang lain macam mana? Dah tak ada lah. Sudahlah tu. Rumah tu. Kambangkan semayang. Jadi kalau dia memang hilang, melainkan yang ada juzuk dia yang tertentu saja, juzuk tu sajalah yang dimandikan, yang tak ada lah. Tapi masih still boleh disemayangkan, pasal apa yang tinggal tu saja dia taklif pada kita untuk kita mandikan dia. Sama ada tak ada kepala ke, tak ada kaki ke, tak ada tangan ke, ataupun jumpa tangan saja tapi tangan dia. Jumpa tangan saja. Pasal apa? Kena gigit ikan piranha. Dapat ikan piranha tu, yang lain ikan piranha makan tala habis. Dapat ikan piranha ni, buka-buka tu ada tangan dia. Tangan dia tu, mandikan, kapangan, semayangkan. Semayang apa? Semayang kan atas semayang jenazah. Jangan niat semayang mayat atas tangan. Sikitlah buat lawak bodoh itu kan. Tapi tak ada lawak gitu rasanya. Kalau ada pun nak sebut tu salah kalau dia ada niat tangan pula. Nak sebut tentulah yang mana syarat-syarat untuk boleh ada semayang mayat. Khususnya nak sebut tak syarat, mestilah syarat dia dimandikan. Dobit dia lah tak mandi. Dobit dia lah tak mandi. Okey. Sikit tambahan itu sebelum sambung ke bab ke bumi. Macam mana? Taqaddumur Rasul. Ya. Mestilah terdahulu mandi. Satu ada orang sebut kata kapan lah, ada orang sebut ke bumi lah, tak betul. Dia syarat dia mandi. Satu, bila masuk atau mandi, kalau yang hadir biasanya kita akan tunggu kapan lah. Kalau yang tak ada sebab mandi. Ya. Jadi mandi itu sebut atas hukum usul lah, hukum asal lah. Ya. Ya. Baik. Kemudian baru masuk bab ke bumi, insya-Allah. Wa yudfanul mayyit, dan dikebumikan mayat fi lahdin. Kebumi mayat pada lahat. Lahat ni adalah ruang kecil sekadar boleh masuk mayat yang dikorek dalam kubur ke arah kiblat. Setelah dikorek lubang kecil untuk masukkan mayat ke arah kiblat, itu dipanggil lahat. Faham kan? Buat bilik kecil, bopi bahasa itu kan. Buat bilik kecil, alah, lukis aku tak faham. Setelah digali kubur, sana arah kiblat. Biasanya ditinggikan sikit lah untuk buat urusan senang. Tu yang ni memang biasanya ditinggalkan sikit untuk membantalkan dia. Buat bantal, nanti banyak macam ni. Macam ni lah, kepala dia. Dia mengadu dia, kalau tak macam ni pun macam ni. Betul? Yang ni dipanggil lahat. Kalau korek di sini, ini dipanggil kondak. Ini tengok tanah, tapi korek ni afdal jika tanah itu boleh dibuat. Kalau tak boleh, tengoklah
apa kesesuaian mayat tu dikebumikan. Memang asalnya tu ada macam ni, ada yang masuk dengan kanda sekali. Pasal apa? Pasal tanah tu korek sana tak boleh, korek sini tak boleh, korek bawah tak boleh. Itu pasal buah kanda. Saya pernah ada yang pergi sembahyang jenazah yang kawasan tu di tanah berpasir. Jangan kata nak korek sana sini. Dah korek lewat kubur tu, yang boleh masuk 2 orang. Nak turunkan mayat tu pun, dia pasal tanah dia gebu. Kalau keliling bakal duduk, rebah, kena korek lain lah. Dia siap bubuh tali merah. Maksudnya hang tak boleh masuk area ni. Nak turunkan mayat pun, ikat tali sana, angkat. Sini pegang, turun. 2 orang je duduk dalam tu. Lepas tu, keranda pun macam ni keranda, mayat, bawah dia lapik kain. Itu buat apa? Turun ni, potong kain tu. Ikut dalam. Mayat duduk atas tanah. Atas tanah. Waktu mayat tu susun lagi betul lah. Kalau kiblat sana, ni kiblat, pusing kiblat. Sandarkan ke dinding keranda tu. Ambil tanah, tak ada kena pun. Ambil apa yang boleh sendal. Yang bantal lah lepas tu. Tutup keranda, kemus. Jadi tengok masih tempat keadaan tertentu lah yang mana munasabah. Untuk pasal nak sebut pasal apa buat lahat, pasal kaedahnya mayat kita tak tanam macam tanah ayam tu. Faham tanah ayam tak? Apa? Maksudnya tanah timpa atas dia. Tidak. Satu buat lahat tu tutup. Tu gemui. Bawah. Tu tutup. Gemui. Papan. Tutup papan. Satu kalau jenis nak papan apa semua tak boleh, itu yang keranda. Cuma tak semua tempat buah kanda. Kalau tempat yang tak perlu kanda, bubuh kanda tu dipanggil tadri'ul mal. Mensia-siakan harta benda. Saya bubuh kayu apa kaput gitu ya. Padahal tanah tu pun dah ada untuk beri ruang, jadi bilik dia. Tak ada buat pakai kayu apa. Tambah pula macam orang putih apa orang Cina apa coffin pun tak ada 5,000 yang tempah. Apa sikit cerita bab-bab macam tu lah kan. Macam mana pun, ada ke tempat yang memang buah kanda sekali? Ada. Dia kena tengok keadaan tanah. Ya. Macam mana? Ya. Ya. Berdosa siapa yang buat tu pasal istilah memazir hazard. Siapa yang? Oh, kanda memang masuk sekali. Memang dari dulu dari kecil pendek tengok macam tu. Oh. Memang bila kematian malam tu pakai Bawa kanda. Nanti esok usung sekali masuk tu dalam kubur. Kanda pun kanda seketui ya. Tak ada lahat-lahat apa tak? Tak buat ni macam ni buat petok ya. Oh, lahat-lahat juga. Bawah tu tak ada. Bandar tu tak ada. Maksudnya buat petak itu tu kanda masuk. Tak tu je dalam. Tak ada buat lahat apa. Tanah kerah elok. Tanah bukit tanah merah. Ui, tanah bukit maksudnya buat lahat lah. Tadi buat petok macam tu je. Buat petak itu tubuh kanda. Tanam. Cuma mazir tu. Ni kalau ikut pun masih ya. Pasal Zaman dah berzaman. zaman tu. Istilahnya tadri'ul mal. Tambah kayu mahal lah ni. Yalah dulu bukan papan biasa ni bahan tempat itu. Memang lah dia macam papan lantai tu. Pula tu kayu manti tu. Bukan kayu cap-cap ni. Bukan kayu ubat ni. Kubur nanti dia gali mayat pun dia dah selai pun dah tu ambil penutup. Tutup tubuh kan boy. Dari zaman-zaman dulu. Dari segi istilahnya tadri'ul mal. Tak disuruh itu. Kalau atas nak pergi gosong pergi kubur tak apa. Tapi kalau sampai tanam tu sekali tak disuruh. Tak disuruh. Memang dah ada juga. Dah adat macam tu lah. Dia kalau ikut adat macam tu, adat yang memang menepati syarat, maksudnya tanah tu tak support. Pasal dia dobit, kalau ikut masalah ni, dia masalah berair, tanah runtuh. Orang jenis benam mayat tu macam mana? Benar. Macam belah-belah dia selingsing apa, tanah kan tepi laut kan. Okey. Dia korek dia upaya dia berair. Okey. Letak kalau tu dia buat tekan masuk dengan apa berapa ombio. Tekan tu bukan. Dia pun tak turun lah pada dalam air ni. Memang ada air. Dia kalau buang-buang kejap dia naik. Orang pijak tekan masuk pada. Tu kira sektor mayat tak? Tak, dia keedah. Kalau tu memang tak ada tempat area tu, kalau nak pergi pula jadi luar. Pula tambah istilahnya mengeluarkan mayat daripada tempat yang pada urusnya orang tak keluarkan ke bumi mayat sampai sejauh itu.
Jadi memang kaedah nak kebumi mayat pun memang kena macam tu. Kalau tanam atas, memang air tak ada. Tapi kalau tanam tera tu, dia menyebabkan busuk mayat akan bau ke atas. Kalau ada babi apa, esok dia bongkar mayat tu. Memang terpaksa kebumikan ke bawah. Dah ada air tu, benda tak dapat tidak. Kalau dah sampai tahap yang macam tu, ya, kubumi macam tu lah. Itulah kefiat dia. Dengan maksudnya kalau kata keranda apa tu, jadi memang ubur siap-siap, sedar lah pun siap-siap apa sepatutnya. Benar dengan dia, masuk. Kampus. Pasal atas pada tu nanti dia akan menyebabkan bau mayat busuk atas. Ataupun itulah, selalunya binatang buah, babi lah. Dia busuk, dia pokah weh. Pokah kubur. Jadi kalau sampai tahap dia boleh pokah kubur, haram berdosa pula kita pasal kita cuai mengkebumikan mayat dengan sempurna. Untuk air tu, benda yang tak boleh nak elak. Nak sedut, letih ke? Kalau boleh sedut, ialah untuk sementara tu lah. Cuma adakah Islam menseksa mayat? Mayat tak terseksa dengan sebab apa yang kena rendam air kat dia. Mayat kena katan 10 apa. Mayat kena postmortem, mayat tak terseksa. Tapi haram atas kita buat perbuatan tu jika tidak ada apa-apa yang suruhan syarak. Jadi kalau dah terpaksa macam tu, laksanakanlah apa yang boleh. Itu termasuk dalam darurah yang kalau tubihu mahzurat macam tu. Itu je dayanya. Nak keluar tanam sampai, katalah nombor satu, nak keluar tu sampai istilahnya setengah jam kena keluar pula, mengusung pula. Keluar pada tanah yang istilahnya tak berair untuk dikebumi. Biasanya pada uruh, orang tu, wih awak jauh meter tu nak kebumi. Kalau kata istilah, jadi adat sampai istilah bahasa macam tu, uruhnya istilahnya keluarkan daripada kawasan, tak dituntut pada kita untuk kebumi tempat macam tu. Nanti yang kalau mati dalam laut, pergi kapal haji pun macam mana? Nak pergi ke darat berapa hari tu? Buat macam mana? Berat kan buat dalam laut, bumi. Kefiat macam tu. Memang kefiat macam tu. Maksudnya dia mati dua kawasan itu dah selesai semua. Buat balik tak? Balik pula. Tu pun kalau ikut tak betul kat kaedah tu. Kalau asal kaedah kita di mana dia mati, kebumikan tempat dia kejadian. Kalau kata mati-mati aksiden kat Ipoh, rumah Johor Baru, tambah pula dah selesaikan mayat dia di Ipoh dan semayang, orang dah semayang kan. Apa? Tanah lah Ipoh. Tanah lah Ipoh. Pergi masjid lah. Pergi Johor Baru pun, bukan boleh dapat syafaat ahli keluarga, tambah pula banyak. Obat kerih banyak. Bukan ahli ibadat. Tak faham sudah, sambil-sambil tu sepak lagi. Mana yang boleh? Kalau kerih pun orang takwa apa, gagah juga kan. Yang ni kerih telanjang lah tu. Kerih telanjang. Sikit lah guna-guna bahasa itu kan. Kira sadar sarung. Jadi tak ada manfaat itu. Pula tu di sebelah lokasi, kalau tengok dengan kiblat, dia menjauhkan diri daripada lokasi kiblat. Tak ada keutamaan langsung. Tambah pula duduk kat Ipoh ni banyak orang soleh, pasal orang mengaji. Pula tu orang ziarah kubur banyak. Jadi ada habuan doa, ada habuan salam. Sana tu kubur tu Wahabi punya banyak. Tak ada langsung ziarah kubur. Tak ada, orang perempuan tak lagi banyak kubur langsung. Haram. Bid'ah, alun nar. Bid'ah, haram. Bubuh itu tulis siap perempuan larang masuk kubur. Ui, apa yang faham ni? Tak ada masalah perempuan masuk kubur. Apa nak sebut sikitlah macam tu kan. Tapi nak kata tak ada keutamaan untuk awak balik ke sana. Tak ada. Kalau ikut panas selesai mati. Sahabat yang asal Mekah Madinah pergi dakwah negeri China, tak awak balik pergi Mekah. Buah pergi tu kan. Berapa banyak sahabat kita jumpa semua, ada kat negeri China, ada kat Mongolia. Jumpa sahabat Nabi SAW. Pasal apa? Pasal mana mati bumi. Kalau pengalaman saya jumpa dengan jin, sikit nak sebut. Pasal di kampung dia jin ni, memang kampung dia tempat kita nak pergi, dia buka pintu boleh kita masuk kawasan dia. Tak faham tu tanya lain. Dan ada orang manusia ni yang dia bawa pergi ke tempat dia untuk jadi guru mengajar. Mati, dia tak hantar balik tanam ke kampung kita, pergi tanam kawasan dia. Nak sebut tentang memang kaedah kita asal, di mana mati di situ ke bumi. Cuma bila keluar tempat jauh-jauh lah, mati Kota Baru atau mati London, bawa balik Malaysia. Kalau ikut tanam di London. Cuma ada undang-undang antara bangsa yang bangsat itu. Apa dia? Kalau rakyat Malaysia tak dibenarkan sama sekali. Yang warga negara asing tak dibenarkan ditanamkan di Britain. Misalnya Britain ke apa-apa, memang undang-undang negara dia macam tu. Bawa balik negeri hang, tanam mayat hang. Mayat hang bawa balik Malaysia. Tu kena bawa balik. Dia tak bagi. Kalau nak juga kata dia kena bayar berapa ribu, berapa juta pound. Pasal apa? Hukum. Pasal bila ke bumi, tanah tu jadi grave. Grave ni kubur lah. Jadi kubur, dia adalah elemen tanah dia kan. Kubur memang tak boleh dibongkar apa. Jadi maksudnya dia telah mengecilkan bumi United Kingdom, UK misalnya. Jadi bawa boleh. Tu kena bawa boleh. Tu tak dapat tidak kena bawa boleh.
Macam Ukraine tu kata nak masuk orang bayar kan. Kena tembak apa-apa, nak masuk tu, nak buat keluar tu. Memang dia tak bagi ke bumi sana. Balik. Memang kena bawa balik. Artinya kena bawa balik lah. Ini tak ada bawa balik, orang gaduh nak sana ni. Gaduh buat pergi balik sana. Wah, tu memang kepala otak sengit. Patutnya kaedah syaratnya mesti ke bumi situ. Macam mana pun kalau kata buat sah tak sah? Sah lah. Tapi menyalahi utama. Kalau kita bicara tadi baca Fatihah apa orang bising? Baca Fatihah, Al-Fatihah. Ni bukan Fatihah, 4 jam tu nak sampai tau. Kalau ikut umi tu. Yang ni banyak benda lah kalau kita tengok dari sisi sudut fiqahnya, dari sisi keutamaan nak ke bumi tak mana ni ada benda yang kita lah ni banyak berlepas pandang dan tak peduli pun hukumnya, cita tanam je pula tu. Benda tu pun kadang orang tak bersoal dah. Nak lawan pun tak, kita pun tak ada suara. Dia itu. Dekat kampung dia. Saya tajhis dia macam penyelenggaraan. Dia jin macam kita lah. Dari segi kapan banyak sama, syariat pun sama. Dari segi apa yang ada pada mereka pun sama. Yang saya jumpa ni, itu pun dah cerita sikit. Apa saya jumpa ni memang jumpa jin. Yang jumpa yang tak baik yang pun ada. Yang saya jumpa saya cerita ni yang hak baik lah ni. Pasal dia orang pernah cerita kata dia orang dulu ada kubur di kalangan manusia dalam kampung dia orang. Cerita macam tu lah. Macam mana pun dari segi tajwid mayat sama, pasal syariat dia sama. Sebab ada di kalangan mereka yang saya jumpa ni ada yang hafiz Quran. Ada yang warak ada kita lagi. Kita malu kan dia. Warak orang jin. Ada jin warak. Hak wajib jin wakrok mah dah. Maksudnya ada yang warak sama ada yang takwa, hafal Quran, hafal sungguh. Kita tanya tak mana semua dia baca. Betul. Dari segi syariat sama. Tadi segi banyak sama, kapan apa sama. Kampung dia memang semua orang dia, orang lelaki semua berjubah. Dan kalau ikut rupa dia, rupa jin lah kan. Tapi dia suka menyerupakan dalam kampung dia semua rupa manusia. Sebaik-baik jin. Sebaik-baik jin adalah sejahat manusia. Ya kan? Sebaik-baik jin adalah sejahat manusia. Dia perkataan macam tu sebenarnya ialah perkataan ulama kita juga tu, perkataan tu. Saya ngaji pasal Tuan Guru sebut, dia kata yang tu perkataan ulama kita dulu, dia atas jalan untuk meliarkan manusia supaya jangan gaduh bersahabat dengan jin. Itu saja. Tapi dia kata jin ni memang macam tu ke? Ada jin yang baik-baik. Kalau kita tengok dalam sejarah pun, kalau kita belajar dalam bab hadis tentang Rasulullah bagaimana sejarah dia mengajar jin tentang agama Islam. Ada jin yang dia Rasulullah jumpa, antaranya kisah bagaimana dia mengajar surah Ar-Rahman. Rasulullah bacakan, bukan ajar, Rasulullah bacakan surah Ar-Rahman di kalangan jin. Jin tu jin nama kabilah dia jin Nasaban. Rasulullah pergi bacakan Quran, baca surah Ar-Rahman pada dia. Setiap kali sampai ayat, jin pun jin Arab lah, jin faham Arab, jin faham Quran. Maksudnya dia faham bahasa Arab, jin yang pandai cakap Arab. Pasal jin ni dia pandai Arab tak Arab. Ada jin yang bahasa jin. Dia pandai tak pandai tu berdasarkan dia duduk setempat mana dengan orang kita. Kalau jin Melayu cakap Melayu, jin Siam cakap Siam, jin Tamil cakap Tamil, jin orang putih cakap orang putih. Jin Arab cakap Arab. Jadi Rasulullah bila baca Al-Quran surah Ar-Rahman tu, orang ramai pakai jawab. Bila Rasulullah baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, la, semua pakai jawab la bi syai'in min ni'amika tukadzib falakal hamdu. Setiap kali diulang surah Ar-Rahman, banyak kali diulang ayat tu. Bila Rasulullah dah selesai ayat tu, balik dia baca ayat yang sama pada sahabat. Rasulullah kata ada golongan yang lebih baik daripada kamu. Jawapannya ketika aku membaca surah Ar-Rahman. Sahabat bila baca ayat Quran tu diam, tak ada apa. Nak tunjuk apa? Ada jin yang baik. Ada jin yang baik. Dan memang jadi sunat pada kita bila membaca ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jawab tu la bi syai'in min ni'amika nukadzib falakal hamdu. Macam mana kita baca alaisallahu bi ahkamil hakimin, masyhur diajar pada kita dengan membaca bala wa ana ala zalika minasyahidin atau semuanya. Faman ya'tikum bima'in ma'in bala Allahu rabbul alamin atau seumpama tu. Banyak jawapan-jawapan yang diajar di segi soalan-soalan yang ada dalam Quran. Antaranya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, jawab dengan
la bi syai'in min ni'amika nukadzib falakal hamdu. Jawapan tu hamba jadi sunnah pasal Rasulullah sebutkan yang asalnya perkataan tu adalah daripada perkataan jin. Jadi maksudnya memang ada jin baik. Memang ada jin baik. Jadi atas syariat pun memang syariat ni adalah syariat kita. Satu, di nisbah baik ada juga yang jin Wahabi, ada juga jin Syiah, ada yang jin Kelain tu macam-macam. Cuma nisbah peratus dia. Peratus manusia yang baik dengan peratus jin yang baik, kalau kita sikit, dia lagi sikit. Dia lagi sikit. Macam pun dari segi peraturan tak cinta mayat, samalah. Sama. Ada lain? Tak tahu. Sebelum masuk. Baik, jadi asal kita bicara kebumikan mayat pada lahat. Jadi mana yang tak boleh dilahatkan, macam mana pun, mayat hendaklah dikebumikan. Kebumi dengan mana kita simpan dia sampai pada tahap bau tak ganggu orang di atas, dan kalau ada binatang buas tak boleh nak bongkar. Lubik selalu sebut dalam kitab fikah macam itulah. Maksudnya had tera mana? Satu nak dalam mana? Dalam yang kalau ada babi dia tak boleh bongkar. Kalau mayat ni busuk macam mana pun bau tak sampai ke atas. Satu macam kalau kita tanam ayam bodoh-bodoh je, esok busuk. Ataupun dia katalah kita tak sampai tahap bau, tapi kalau kawasan kita duduk kawasan hutan, babi apa duduk mengayau, musim pula babi duduk mengayau dalam kawasan tu, tahu-tahu busuk satu kampung, tiga keliling rumah kita busuk. Siapa? Ayam mati yang kita tanam tu dibongkar oleh babi. Jadi maksudnya kalau kita tanam tu, kalau ayam maksudnya bau masih di atas, kalau babi dibongkar. Jadi kalau manusia terus mana? Selalunya dobit dalam kita sebut kalau di sebelah kita ialah berdiri dan depa hapui. Istilah hapui bukan hapui berdiri. Hapui angkat tangan. Berdiri, angkat tangan. Orang yang tinggi, ghalib, standard size macam mana, angkat tangan. Itu adalah sekurang-kurang dalam mayat yang mesti ditanam. Biasanya ghalib tanah tera tu memadai. Sama ada lebih tinggi ada tu ataupun lebih dalam ada tu. Tu tengok keadaan tanah. Keadaan tanah. Kalau duduk di padang pasir, korek tera tu 2 kali kena tiup angin ribut, habis. Mayat duduk atas. Tu tak memadai tera tu. Jangan tak boleh tanam kawasan yang istilahnya pasir tu bila tiup angin, bukit dia pindah kat sana. Ni bukit ni korek tu. Bila angin tiup, sini tak bukit, sini jadi lembah, sana pula bukit. Tak boleh tanam kawasan tu. Tak boleh tanam kawasan tu. Jadi kena cari kawasan yang istilahnya berbatu, tu. Mana yang boleh buat? Nak batu pun nak korek tak boleh. Alat pun tak ada. Korek pun dengan tangan, dengan kuku pun tak boleh korek. Carilah apa yang boleh istilahnya. Kalau busuk pun tak boleh nak dihindarkan keluar, katalah mati dalam kawasan macam tu, apa yang boleh buat? Ambil batu susun-susun supaya jangan binatang buas bongkar dia. Itu ada tempat-tempat yang bila tak uzur, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ada bahas yang kitab yang itulah metera tu. Maksudnya ada benda yang kita boleh buat, benda yang tak boleh tu nak kata sampai baru mayat tak boleh nak dikeluarkan sampai kita baru. Yang tu tak boleh buat pasal kawasan semua batu-batu. Tapi sekurang-kurangnya kalau ada babi ke apa, rimau ke nak bongkar mayat ni, dia tak boleh buat pasal dia terpaksa ponggah batu ni. Yang tu kita boleh buat, susun batu. Supaya jangan ada mayat yang boleh bongkar mayat. Banyak boleh bongkar mayat. Supaya binatang buas boleh bongkar mayat. Okey. Itu kan. Manusia boleh kahwin dengan jin. Kalau masyhur sebut ulama kita haram. Dari segi berlaku. Dah ada. Dari segi boleh, itulah kebanyakan ulama mengharamkan. Pasal apa? Pasal lain jenis. Kita jin. Kita manusia, dia jin. Dari segi boleh ke ada hubungan? Memang berlaku hubungan. Dan saya punya pengalaman jumpa jin, memang saya ada jumpa jin yang dia ni kembar 2 orang, Zulkarnain dan Zulkifli, yang mak dia manusia, bapak dia jin. Jadi maksudnya berlaku. Atas bahar ulama' tu lah, ada ulama' yang mengharamkan, ada ulama' mengharuskan berlaku. Boleh tu. Tapi di atas banyak orang yang kalau tak kahwin pun, bersahabat dengan jin pun dah sesat, apatah lagi kahwin. Jadi walaupun ada yang sebut yang baik tadi, tapi itu yang atas perkataan ulama' ni, dia meliarkan kita supaya jangan gaduh bersahabat, berkawan, apatah lagi berkahwin dengan jin. Tu disebut ayat tu. Sebaik-baik jin, sejahat manusia. Tu sah. Pejam tu lah. Banyak lagi orang perempuan tak kahwin. Bofi dengan bahasa kan. Tu orang perempuan tu kami tak kahwin, tu kahwin dengan jin boleh tak? Nak kahwin gila dengan jin. Bofi tu. Tu ayat terbalik lah kan. Ayat majazi tu. Bukan ayat kiki. Dia termasuk dalam ayat-ayat yang keluar daripada makna asli.
Tak faham surah. Ayat Balaghah tu. Okey, yang tu kot. Jadi kemubikan mayat dalam lahad mustaqbil kiblah, menghadap kiblat. Ini kaedah kita. Walahadun, baik. Lahad ni apa? Bifathil lam, lahdun. Wa dham, bifathil lam wa dhammiha, dan domahkan dia. Lahad, luhad.